pindah di Bukit Beruntung, yang saya pun tak tahu apa untungnya pindah ke Bukit Beruntung. Rupa-rupanya untungnya pindah ke Bukit Beruntung masa mula-mula, beli sebuah rumah dapat 4 biji rumah. Sebab kiri kanan tak ada orang, depan kita parking kereta, sebelah kiri bela ayam, sebelah kanan letaklah barang-barang. Kena pula air pun free. Air tak payah bayar 10 tahun duduk situ, tak payah bayar. Barulah bayar, baru ada bil, baru ada meter. Rupanya tuan-tuan, bila saya pindah ke Bukit Beruntung ni, hari kedua saya cakap dengan orang rumah saya, yang kita, kalau kita nak kemas dulu kita tak sempat. Abang nampak kat jalan ni ada satu orang Hindu, jom kita pergi jumpa dia. Kami pergi jumpa dia. Ya, kami hello, boleh nak cakap Tamil sikit kan? Ayah, yang beli dekat dia saukema. Saukema kan. Dia duk tengok kita, dia duk tengok saya dengan isteri saya. Dia kata pelik, seorang macam Shah Rukh Khan, seorang sebelah macam Siti Nurhaliza. Yalah, orang rumah saya orang Melayu kan. Puas sampai India lelaki tu tak nak bercakap, tapi isteri dia naklah layan orang rumah saya dan sebagainya. Kami bagi tahu dia, ini saya baru pindah, saya ni cikgu. Bila sebut cikgu dia dah, oh cikgu di sini kan. Dia ingat kau kampung biasa kan. Tapi saya sedih lah, walaupun sampai sekarang dia tak mau nak, dah 10 tahun lebih, dah 12 tahun lebih kurang, dia tak nak, dia dengan hal dia sendiri. Tapi at least saya dah nak buat dakwah dengan dia. Ya tuan-tuan, kita lihat akibat daripada ayat ini, Muhammad Ibn Qasim telah sampai ke India, Sa'ad Ibn Waqqas telah sampai ke China, Amr al-As telah sampai ke Afrika. Masya Allah tuan-tuan, daripada bumi Jazirah Arab ni nak pergi Afrika, nak pergi India, masa zaman belum adanya Proton Saga dan sebagainya, Masya Allah, hanya naik unta je. Masya Allah. Hari ini tuan-tuan, kalau mereka boleh pergi, apatah lagi tanggungjawab pada kita yang hari ini kalau kita nak bercakap dengan orang kat luar sana, Masya Allah, buka aja internet. Saya, adik-adik saya di India, kalau kejap lagi saya nak chatting dengan dia, nampak muka dia boleh Skype. Lagilah Allah akan tanya kita, engkau ada tak cerita pasal Islam? Masya Allah tuan-tuan. Ini semangat yang kita nak ambil, semangat yang kita nak ambil. Ya. Kalau aku tahu ini Utbah bin Nafik, kalau aku tahu di seberang sana ada daratan, dia dah pergi jelajah sampai ke Islam, sampai ke hujung laut. Dia kata, kalau aku tahu di seberang sana ada daratan, ada lagi insan yang syirik dengan Allah, nescaya akan aku berani untuk sampaikan Islam. Masya Allah, kita tak payah sampai peringkat tu. Kita sebelah rumah aja tuan. Tak ada nak kita nak seberang-seberang. Kalau ada pun saya rasa jembatan Kuala Selangor ni lah. Seberang. Begitu semangat sahabat-sahabat dulu yang kita perlu masukkan dalam diri kita tuan-tuan. Abu Zar ni tuan-tuan, bila dia memeluk agama Islam, antara orang kelima memeluk agama Islam, dia ni kumpulan perompak tuan-tuan. Kumpulan perompak. Abu Zar Al-Ghifari ni datang daripada Al-Ghifar. Orang kelima memeluk agama Islam. Bila dia dah mendapat memeluk agama Islam, terus dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau doakan aku nak pergi dakwah dengan kaum aku. Sebab apa? Dia rasa izzah, dia rasa bangga, dia rasa seronok dia ni as a Muslim. Kita ada tak perasaan izzah tu? Kita perasa bangga bahawa kita ni Muslim. Ya, ini kita kena ada perasaan bangga itu tuan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 104, wattaqum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan satu lagi, selepas itu, kuntum khairan ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siapa yang Allah kata sebaik-baik ummah ini? Tadi 104, ini ayat 110. 6 ayat selepas itu yang selalunya imam kita masa sembahyang Jumaat yang biasa dibaca, kuntum khairan ummah, sebaik-baik ummah ialah orang yang menyeru manusia. Dia ada 3.
Siapa itu khairul ummah? Kalau kita nak panggil, dipanggil sebagai umat yang terbaik, tuan-tuan, dia ada 3, iaitu menyeru manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, ma'ruf yang paling besar adalah mengajak manusia kepada Allah, dan mencegah manusia daripada kemungkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan pergilah di hala ke Banting daripada sini, saya rasa sini banyak lagi. Ya, saya pernah pergi hala-hala ke pejabat pendidikan, tak silap saya, dekat dengan Melawati tu, masuk pejabat pendidikan. Sebab tahun lalu saya sepatutnya bagi talk dengan budak-budak, tapi diorang pindahkan dekat PKG ke apa situ. Bila pergi sebelah sana, tuan-tuan, sebelah kiri tu tengok, oh tu dia kuil besar. Ada satu kuil sedang dalam pembinaan lah, saya tak tahu mungkin dah siap tidak. Tapi kalau di hala nak pergi ke Banting ni lagi hebat, tuan-tuan. Aeon Jaya Jasko Bukit Tinggi tu sebelah kanan, traffic light, tuan-tuan berhentilah. Tengok dekat traffic light tu, bila berhenti, sebelah kiri ada satu pokok, tuan-tuan, dia cabang macam ni. Dia pun dah ikatkan sari dekat pokok tu, dia sebah. Dia nampak macam perempuan, kan. Ini orang Hindu. Itu insya-Allah kalau ada ruang nanti, kalau tuan-tuan berminat, kita boleh pergi pula siri kuliah kedua, memahami setiap agama pula. Agama Hindu, agama Kristian, macam mana kefahaman dia. Hari ini kita nak bagi motivasi ni je. Maknanya dia orang sembah macam-macam, tuan-tuan. Dia tak sembah Allah. Maka kita ni, bila kita katakan khairan ummah, kita kena cegah. Tak bolehlah pergi runtuh. Itu tak ikut pula. Janganlah pergi pergi ambil kapak, pergi runtuh pula. Tak bolehlah tak ikut peraturan, Setidak-tidaknya maknanya kita dekati mereka. Jangan buat kasar-kasar, tuan-tuan. Yang ada kata pergi tauk lembu, kepala lembu kat yalah, itu semua saya rasa tak biadab lah, pada saya biadab. Bila cara kita biadab, dia akan balas cara yang biadab. Tuan-tuan tengok, ada orang yang semangat tak kena semangat tu, dia ambil yang kepala lembu, dia letak dekat mana tak, dia balas balik, balas dengan kepala babi, kan? Jadi tak kena lah macam tu. Kita dekati mereka, mereka ialah seorang yang mereka dah jauh kepada Allah. Kita kena pandang mereka sebagai kita punya klien. Jangan kita pandang aja, ni kafir, ni kafir totok ni. Tak boleh, tuan-tuan. Saya nak sedikit cerita, tuan-tuan, supaya tuan-tuan tahu. Saya bila sampai di Bukit Beruntung, saya nak bagi sedikit cerita bahawa kita tak boleh tengok orang aja. Oh, dia pakai je nampak macam tanda tu. Apa tanda tu, tuan? Kita kata tanda tu pun kita dah salah. Kita kata nanda. Mana ada nanda, tuan? Nanda ni bahasa Tamil kalau terjemah ketam. Mana ada orang Hindu pakai ketam? Itu agaknya dia tanda-tanda tu, tanda lama-lama kita ni tanda nanda jadinya. Tak apalah, itu dah satu, kan. Kita tengok dia pakai calik ni, kita tak boleh kata, oh ini Hindu totok ni, tak mungkin masuk Islam. No, itu kita yang salah, tuan-tuan. Kita ingat kita yang bagi hidayah. Hidayah bukan kerja kita. Kerja kita untuk sampaikan. Contoh, saya nak bagi contoh. Di Bukit Beruntung, apabila yang tu saya kata saya untung ni, saya nampak untung ni, di sini saya nampak untungnya. Lebih kurang tahun pertama, bila saya 6 bulan duduk di sekolah tu, penolong kanan saya dah tahu dah saya ni terlibat dalam dakwah. Okey. Tiba-tiba satu hari dia sebut dengan saya, "Man, ada satu parent tu, dia datang jumpa aku, kau cuba tackle dia sikit." "Apa dia, cikgu?" "Saya ni cikgu matematik. Saya bukan cikgu agama, saya cikgu matematik." "Apa dia, cikgu?" Dia kata, "Tak, parent ni datang kat saya, dia minta supaya anak dia dimasukkan dalam kelas agama." Ni India Kristian ni. Dan dia kata jangan beritahu dengan isteri dia. Lebih kurang begitulah. Ringkaskan cerita, akhirnya dapat berjumpa dengan parent tu begini. Dan parent ni, tuan, dia datang kat rumah saya
Selama 2 tahun dia datang. Yang lelaki ni. Lelaki ni datang kat rumah saya selama 2 tahun. Tuan-tuan tahu tak macam mana seorang asalnya Hindu, kemudian dia kahwin dengan seorang perempuan Kristian Filipino, dia memeluk agama Kristian. Macam mana boleh sampai minat kepada ni? Ada beberapa peristiwa. Itu nak cerita tu. Dia kena bersantai bercerita ni. Dia rupanya tuan-tuan, dia pernah dijumpa oleh kumpulan kami ni. Untuk makluman tuan-tuan, setiap bulan sekarang alhamdulillah di Kuala Selangor dengan sahabat saya Haji Muhayyad Haji Hayat kita dah buat program dakwah terus, berjumpa dengan non-muslim, sampaikan risalah Islam. Perkara ni kami dah buat lama alhamdulillah di sana. Dan memang saya dengan isteri saya memang tiap-tiap bulan kami turun pada pusat membeli belah, kita jumpa dengan non-muslim, kita beri risalah tentang Islam. Dulu setakat non-muslim, sekarang muslim pun kita jumpa. Bila tengok muslim sedang berdua-duaan, merenda ni pun datang daripada Tamil, renda dua. Jadi dia kata merenda ni berdua-duaan, kan? Jadi bila jumpa je budak, kita bagi dia buku. Dia kata, "Pakcik, tak nak. Saya kata, "Saya bukan jual, free." "Oh, free ke pakcik?" "Pakcik bagi saya 2." Kita bagi ni. Buka-buka, la taqrabuz zina, takut terpar dia, kan? Kita pergi dakwah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, rupanya ada orang pernah jumpa dengan brother ni, nama dia Rajendran. Sebelum masuk Islam, dikekalkan nama Rajendran walaupun dia Kristian dulu. Daripada Hindu masuk Kristian sebelum masuk Islam. Tapi dia ambil, dia bawa balik, dia tak tengok pun. Okey, tuan-tuan tengok Allah nak bagi hidayah macam mana. Rajendran ni, dia selalu sakit perut. Dia dah berubat macam-macam tempat, dia dah berubat, dah puas dah dia pergi, tak boleh pergi dah. Maka pada ketika dia sebagai Kristian, tiba-tiba dalam mulut dia kata,